Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita sambung sikit bicara berkenaan dengan hubungan kita di antara Muslim dengan sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita yang tidak beragama Islam. Jadi bagaimana Islam memberikan panduan kepada kita supaya sentiasa berakhlak mulia, berakhlak baik walaupun dengan golongan yang berbeza agama. Hinggalah sampai kepada satu tahap mereka menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun sehingga mereka menghina Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam mengajar kita supaya ada ruang untuk memaafkan kesalahan mereka. Ya, bukan makna kita redha, kita tak redha dengan perbuatan itu. Tetapi redha tu lain dan kita memaafkan itu satu perkara yang lain. Samalah contoh dia, orang tak semayang. Orang tak semayang, orang tak solat. Kita berkawan dengan orang tak solat. Adakah bermakna kita redha dia tak solat? Tidak. Kita tak redha dengan perbuatan dia tak solat, tapi dia rakan perniagaan kita, dia jiran kita, dia kawan kita daripada sekolah, kan? Kita berkawan dengan dia walaupun dia tak solat. Barangkali masa kita berkawan tu kita boleh sembang sikit-sikit, cerita pasal semaya, cerita pasal agama dan sebagainya. Jadi bila masa solat, kita pergi solat, dia tak solat, kita berkawan dengan dia. Jadi kawannya kita dengan dia bukan bermakna kita redha. Kita tak redha, kita tak redha dengan kufur. Kita tak redha dengan maksiat, kita tidak redha dengan derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita boleh berbaik dengan dia, berkawan dengan dia. Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, wala yarda li'ibadihi al-kufra. Allah Subhanahu wa taala tidak redha bagi hamba-hambanya akan kekufuran. Jadi kaedah dia, Allah tidak redha kekufuran. Wala yarda li'ibadihi al-kufra. Allah tidak redha akan kekufuran. Apabila Allah Ta'ala tidak redha akan kekufuran, maka menjadi kewajipan kita juga untuk tidak redha kepada perkara kufur. Manakala dalam kaedah, dalam kaedah faham daripada Quran dan faham daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama meletakkan kaedah ar-ridha bil kufri kufrun war-ridha bil ma'siyati ma'siyatun. Redha dengan perkara kufur dikira kufur. Redha dengan perkara kufur dikira kufur. War-ridha bil ma'siyati ma'siyatun. Dan redha dengan perkara maksiat dikira sebagai maksiat. Ya, dia bukan buat maksiat, dia redha. Dia redha orang tak semayang, redha orang berjudi, redha orang minum arak. Jadi perbuatan kita redha dengan maksiat dikira sebagai maksiat. Kita redha dengan kufur, kita lalu kuil sebelah tu kita redha, tak apalah, dia pun sembah Tuhan juga, kan? Nanti Tuhan tu akan bagi pahala kepada dia, kan? Kita redha dengan perbuatan kufur. Kebebasan agama tu lain. Dia tak bercampur, tu kebebasan agama. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagiku agamamu. Jadi dia boleh buat gereja, dia boleh buat kuil,
dia boleh lakukan ibadat-ibadat dia dan sebagainya, tetapi kita tak redha. Kita tak redha dengan perkara kufur. Kerana apa? Allah tak redha dengan kufur, wala yarda li ibadil kufra. Satu, Allah tak redha dengan kufur, dan kaidahnya ar-ridha bil kufri kufrun. Redha dengan perkara kufur dikira sebagai kufur. War ridha bil ma'siyati ma'siyatun. Redha dengan maksiat, perbuatan redha itu sudah dikira sebagai maksiat. Jadi kalau kita redha dengan kawan kita tak semayang, kita dapat dosa kerana redha dia tidak semayang. Kita redha kawan kita berjudi, kita melakukan maksiat kerana redha kawan kita berjudi. Jadi kalau kita tak redha, selamatlah. Kalau kita tak redha, selamat. Jadi sebab itu dalam hadis Nabi SAW, supaya kita mengingkari maksiat, mengingkari perkara-perkara mungkar, disebut di dalam hadis Nabi SAW 3 peringkat, supaya tidak ada redha dia, supaya tidak ada redha. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran." Sesiapa di kalangan kamu melihat perkara maksiat, perkara mungkar, melihat perkara mungkar ataupun mengetahui. Ra'a ni makna mengetahui, ra'a bermakna alima. Sesiapa yang melihat satu, sesiapa yang mengetahui satu perkara mungkar, apa yang dia kena buat? Nabi SAW bagi tiga perkara, tiga keadaan yang dia kena lakukan. Falyughayyirhu biyadihi. Maka perkara yang pertama, hendaklah dia yang melihat perkara maksiat ini, yughayyirhu biyadihi, ubah dengan tangannya, ubah dengan tangan, ataupun ubah dengan kuasa yang ada pada dia. Tangan tu dengan makna kuasa, ubah perkara tu, ubah. Jadi tuan-tuan, dalam hadis ni Nabi suruh ubah. Nabi suruh ubah, Nabi tak suruh marah, Nabi suruh ubah. Jadi macam mana nak ubah? Macam mana nak ubah tu banyak perkara lah. Lepas tu kadang-kadang ada setengah orang dia ajak pergi semayang je. Orang tu maksiat apa sekalipun, dia tak cerita lagi maksiat tu, dia cerita bab semayang je. Jom kita pergi semayang, jom kita pergi semayang. Pasal apa? Pasal Nabi suruh ubah. Katalah kawan tu berjudi, dia tak cerita bab haram judi, tapi bila sampai masa semayang dia ajak semayang, kan? Jadi kita kata pasal apa tak cegah maksiat ni? Tak. Dalam satu hadis, dalam satu konsep hadis ni, Nabi tak suruh cegah, Nabi suruh ubah. Nabi suruh ubah. Falyughayyirhu. Jadi kawan kita berjudi, kita tak cerita bab judi, haram judi, masuk neraka, tapi kita cerita bab semayang, kita cerita bab beriman, kita ajak dia semayang. Pasal apa? Kerana berjudi itu maksiat. Macam mana kita nak ubah perbuatan dia berjudi kepada tidak berjudi? Banyak cara lah. Jadi salah satu cara, kita ajak dia semayang. Kerana apa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi Nabi kata, "Man ra'a minkum munkaran." Siapa lihat perkara mungkar, hendaklah dia ubah. Cara ubah dia salah satu semayang. Kerana Allah kata, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kita ajak dia semayang. InsyaAllah bila lama-lama semayang tu elok, betul-betul menepati innas salata tu yang Allah Ta'ala sebut tu, maka insyaAllah lah dia akan tinggalkan perbuatan mungkar, iaitu mungkin contohnya berjudi tadi. Jadi konsep yang disebut di dalam hadis Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, yughayyir, ubah tu bermakna kita tak redha. Satu. Kemudian perkara yang kedua, kata Nabi SAW, fa illam yastati' fa bilisanih. Jika dia tak mampu ubah dengan tangan, tak mampu ubah dengan kuasa, fa bilisanih, dengan lidah dia. Bagi nasihat, hendaklah ubah dengan lidah, dengan nasihat, dengan bercakap dan sebagainya. Macam mana kita nak cakap, itu hikmah masing-masing lah. Orang ni mungkin boleh direct, marah direct. Orang ni mungkin kena belanja minum kopi dulu, pujuk dulu, belanja makan dulu 3-4 kali makan, boleh baru cerita.
benda yang kita nak ubah tu, nak tegur dia tu, masing-masing lah. Itu hikmah kita lah, kebijaksanaan kita ya. Misalnya kita anak-anak kita, ada anak kita kalau suruh lagi dia tak buat tak kan. Kalau kita ajak, kita tak suruh, kita engage dia, kita minta tolong dia buat, kita kata kita tak tahu nak buat, kan? Dia akan tunjuklah skill dia, kepandaian dia. Tapi kalau kita suruh dia buat, kan, kadang payah dia nak buat. Itu maknanya bagaimana kita nak ubah tu. Anak kita tak sembahyang, kalau suruh lambat kan. Mungkin ada cara lain. Itu makna fabilisa ni, dengan lidah kita, terserah kepada kebijaksanaan, hikmah kita untuk ubah sesuatu perkara mungkar. Jadi bila ubah dengan lidah tu, makna kita tak redha. Dan bahagian yang ketiga, kata Nabi SAW, fa illam yastati' fa biqalbi. Jika dengan lidah pun tidak mampu diubah, maka fa biqalbi, dengan hati. Ubah dengan hati, engkar dengan hati, doa, nyatakan kita tak suka perbuatan maksiat, perbuatan mungkar, ya, fa biqalbi, dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Yang demikian engkar dengan hati itu selemah-lemah iman. Selemah-lemah iman, makna ada iman, pasal kita tidak redha dengan maksiat di dalam hati kita. Jadi bila kita redha dengan maksiat, bila redha makna tak ada iman lah, tak ada iman. Itu kaedah ulama sebut ar-ridha bil kufri kufrun. Redha dengan perkara kufur sudah dikira sebagai kufur, dan redha dengan maksiat sudah dikira dengan sebagai perkara maksiat. Jadi balik kepada kawan kita yang tidak beragama Islam, ya, kita tak redha dengan kekufuran, tapi kita boleh berbaik, kita boleh bercakap baik, dan kita boleh maafkan, ya, memberi kemaafan kalau dia melakukan perkara yang mungkin kita kata mengguris perasaan kita sebagai seorang Islam. Ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan pada muka surat 34, qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Katakanlah wahai Nabi, ya, katakanlah wahai Nabi terhadap orang yang beriman. Allah suruh Nabi bagi tahu kepada sahabat-sahabat, antaranya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam ayat ni. Kerana apa? Kerana dalam ayat ni diwahyukan ada beberapa sebab, antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dia menyatakan sammin kalbaka yakulka, gemukkan anjing kamu, nescaya anjing kamu akan gigit kamu. Siapa anjing tu? Siapa anjing dalam perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nak umpamakan Nabi tu macam anjing. Ya, anjing tu akan gigit kita kalau kita bagi dia makan, kalau kita gemukkan, perumpamaan dia. Jadi dia bukan nak kutuk anjing, dia nak kutuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah tiba-tiba dijadikan pemimpin besar di Madinah, dirojok, apa-apa masalah rojok kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Nabi Muhammad dah lebih daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka dia nak kutuk Nabi, dia umpamakan Nabi itu macam anjing. Sammin kalbaka yakulka, ya, gemukkan anjing kamu, nescaya anjing kamu tu akan gigit kamu. Jadi dalam kes ni lah Sayyidina Umar nak pancung, nak bunuh, nak bergaduh dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, kerana Abdullah telah menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Taala wahyukan, qul lil ladina amanu, wahai Nabi, katakanlah kepada orang yang beriman, yakni kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yaghfiru, maafkanlah, maafkanlah lil ladina la yarjuna ayyamallah, terhadap orang yang tidak berharap kepada hari-hari Allah, orang yang tak beriman kepada Allah, yakni Abdullah bin Ubay bin Salul. Dalam satu peristiwa yang lain, seorang Yahudi dia hina Allah Ta'ala. Dia bukan hina Nabi je, dia hina Allah Ta'ala. Apa dia hina?
Bila mana turun ayat man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapa boleh bagi pinjam kepada Allah, boleh bagi Allah hutang sikit, qardan hasana, hutang yang baik. Hutang yang baik, qardul hasan. Perbankan tu dia gunalah kaedah qardul hasan, ada dalam Quran. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapa boleh bagi pinjam kepada Allah, Allah nak hutang sikit, qardan hasana, pinjaman yang baik, hutang yang baik. Jadi bila ayat tu diwahyukan Allah nak hutang, maka seorang Yahudi kata Rabbu Muhammadin miskin, Tuhan Muhammad tu miskin. Ya, dia kata Tuhan Muhammad tu miskin, Allah Ta'ala tu miskin, pasal Allah Ta'ala nak hutang. Ya, biasanya orang yang hutang ni miskin lah. Jadi dia kata Tuhan Muhammad miskin pasal nak hutang. Sedangkan ayat tu, siapa boleh bagi pinjam kepada Allah, maksudnya siapa boleh bersedekah, siapa boleh bantu orang susah, siapa boleh bantu orang miskin. Allah umpamakan bagi bantuan kepada orang susah, bagi bantuan kepada orang miskin, seolah-olah kita deal dengan Allah Ta'ala. Kalau nak harap orang miskin tu bayar, dia tak bayar, dia miskin. Kita bagi duit kat dia, kita sedekah kat dia, kita derma kat dia, kita tak boleh harap balasan daripada dia, memang tak bayar. Jadi siapa yang akan bayar? Allah Ta'ala akan bayar. Jadi Allah Ta'ala minta berhutang. Bagi pihak orang miskin, seolah-olah kita deal hutang tu dengan Allah Ta'ala. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapa boleh pinjam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fayudha'ifahu, nanti Allah Ta'ala akan balas balik adha'afan kathirah, dengan gandaan-gandaan yang berlipat kali ganda. Allah akan bayar. Jadi Yahudi ni dia pegang kepada zahir, dia tak menyelami maksud ayat tu. Dia tak menyelami maksud ayat tu. Bila tak menyelami maksud ayat, dia faham, mungkin dia faham betul, atau tapi saja dia nak hina Nabi Muhammad, saja dia nak hina Allah Ta'ala. Mungkin dia salah faham sebab dia faham zahir je. Siapa yang boleh bagi pinjam kepada Allah, mungkin dia faham zahir. Jadi sebab tu memahami itu fiqh, memahami sesuatu ayat Quran, memahami sesuatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu satu perkara yang penting. Bukankah di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi kan, Allah Ta'ala sebut, wahai hamba aku sakit, kenapa engkau tak ziarahi aku? Maka hamba tanya kepada Allah, kepada Tuhan, macam mana engkau boleh sakit kan? Allah Ta'ala tanya, aku lapar, kenapa engkau tak bagi aku makan? Allah Ta'ala tanya, aku lapar, kenapa engkau tak bagi aku makan? Allah Ta'ala tanya dalam hadis tu, aku dahaga, kenapa engkau tak bagi aku minum? Maka dalam hadis tu Allah Ta'ala jawab balik, ada hamba aku ni sakit, kenapa engkau tak ziarahi dia? Kalau engkau ziarahi dia, kau akan dapati aku di situ, rahmat aku ada di situ. Ada orang tu kelaparan, kenapa engkau tak bagi makan kepada orang yang lapar tu? Kalau engkau bagi makan, maknanya Allah minta kita seolah-olah Allah sendiri. Allah sendiri. Allah kata, aku lapar, kenapa engkau tak bagi aku makan? Bukan Allah lapar, ada orang lain lapar. Allah minta kita bagi makan, seolah-olah kita deal, kita berurusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Yahudi tu dia faham zahir barangkali, ataupun dia saja buat tak faham, maka dia menyatakan Tuhan Muhammad miskin. Tuhan Muhammad miskin, dia menghina Allah Ta'ala. Maka sahabat ada nak bergaduh dengan Yahudi ni, maka turun ayat, wahai Nabi, katakanlah kepada orang yang beriman, yaghfiru lilladina la yarjuna ayyam Allah, maafkanlah orang yang kafir yang tidak berharap hari-hari Allah Ta'ala ni, liyajziya qauman bima kanu yaksibun, supaya nanti Allah Ta'ala sendiri akan balas kaum itu dengan apa yang mereka usahakan. Nanti Allah akan balas. Jadi maksudnya, kalaulah ada orang menghina Nabi kita, menghina Allah Ta'ala, menghina Islam, menghina Islam dan sebagainya, tengok keadaan lah. Kalau boleh maafkan, maafkan. Kalau kita boleh guna ruang dia tu
untuk kita sampaikan Islam. Dia kutuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni gila sek, Nabi Muhammad kahwin dengan kanak-kanak. Kita boleh gunakan ruang tu untuk menyampaikan perkara yang sebenar. Boleh duduk sembang dengan dia, ada isu. Selama ni tak ada peluang nak sembang dengan dia. Tapi bila dia bangkit perkara tu, kita ada ruang. Kita boleh buat dialog tajuk tersebut. Kita panggil dia, bentang pandangan dia, kita boleh bentang pandangan kita. Adakah Nabi Muhammad ni gila seks? Adakah Nabi Muhammad ni pedofilia, kahwin dengan kanak-kanak? Dia bentang pandangan dia. Dia sebutlah akta sekian, undang-undang sekian, kanak-kanak umur berapa dan sebagainya. Kita boleh bentang pandangan kita pula. Ruang kan? Ruang tu. Kan? Yang tidak, tak ada isu. Saja-saja kita nak panggil ni, aku nak cerita ni satu bab ni, Nabi Muhammad pedofilia tu tidak, tak ada sebab dia nak dengar. Jadi kita gunakan ruang tu, ya, ruang tu. Satu, ya, boleh maafkan. Tapi dari satu sudut kerajaan kena tegaslah. Dari satu sudut kerajaan kena tegaslah. Kerajaan tak bolehlah nak maafkan. Pasal undang-undang ada kan? Undang-undang ada kan? Kena adalah kedaulatan undang-undang tu. Keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang tu kena ada lah. Cuma kita individu ni, ya, yang buat salah tu kawan kita kan. Kita boleh selotok, sembang dan sebagainya. Tapi dari pihak berkuasa, pihak kerajaan, mesti ada undang-undang yang mengawal. Siapa hina Nabi Muhammad kena tindakan. Siapa hina agama Islam akan kena tindakan. Siapa hina mana-mana agama, tak kira lah hina agama Kristian ke, hina agama Hindu ke, akan dikena tindakan. Pihak kerajaan kita kena ada undang-undang supaya tidak berlaku penghinaan terhadap mana-mana agama, ya. Baik, itu ada unsur toleransi, ya. Kita nak ta'ayush, kita nak hidup bersama dengan baik, dengan harmoni. Jadi sebab itu dalam agama kita dia suruh kita berakhlak mulia dan berakhlak sopan, ya. Kita sambung sikit muka surat 36, ya, kesopanan, ya. Masalah kita sopan, masalah kita berakhlak baik dan sebagainya disebut di dalam Al-Quran dan disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Dalam syair dia kata innamal umamul akhlaq ma baqiyat. Sesungguhnya sesuatu bangsa, sesuatu umat tu akan kukuh, ya, kalau mana akhlak tu masih kukuh dalam masyarakat tu. Kalau akhlak tinggi, akhlak baik, akhlak elok, maka masyarakat tu akan kukuh, ya. Innamal akhlaqu ma baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Kalaulah mereka tu akhlak dah down, dah habis, dah rosak dah akhlak dia mereka, dhahabu, umat tu akan habis, ya, akan jatuh umat tu. Jadi dia, prinsip dia dalam syair ni, soal akhlak tu soal yang sangat penting. Baik, jadi kita tengok firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, soal akhlak ni. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah. Betul ke ayat dia? La ta'buduna. Betul lah kot, Dan ingatlah ketika Allah Ta'ala ikat perjanjian dengan Bani Israel. Okey, betul lah. La ta'budu, supaya mereka tidak menyembah, supaya kamu wahai Bani Israel tidak menyembah melainkan Allah, ya, dari sudut tauhid. Kemudian masuk bab akhlak. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada ibu bapa, ihsan. Wadhil qurba, dan berbuat baik kepada kaum kerabat. Tak kisahlah kaum kerabat tu Islam ke tak Islam ke, kerabat kan, kerabat. Dalam hadis pun sebut jiran tu tiga. Jiran yang ada tiga hak, iaitu jiran yang Islam dan jiran adik-beradik. Jiran yang Islam adik-beradik dia ada tiga hak. Hak jiran, apa lagi? Hak Islam, hak adik-beradik. Dia punya kedudukan tu lain sikit lah, kan. Maknanya jiran yang adik-beradik yang Islam ni, makna dia masuk rumah kita,
terus dia pergi dapur lah kan, kita tak payah nak bersilah masuk kan. Kan, terus je lah pasal dia adik-beradik kan. Tapi dia ada 3 hak. Hak jiran, hak Islam dan hak adik-beradik. Ya. Ada jiran yang ada 2 hak. Si sama kita lah. Jiran Islam. Jadi kita ada hak jiran, hak keislaman. Dan ada jiran yang ada 1 hak, iaitu jiran yang non-muslim. Dia ada hak sebagai jiran. Jadi hak jiran saja pun dah besar dah. Hak jiran saja pun dah besar. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah memuliakan jiran. Dia bukan menghormati. Dia punya ayat memuliakan. Hormat dengan memulia mana lagi tinggi? Memuliakan. Hormat ni dia, kita kata biasa lah, level biasa lah, saling hormat menghormati. Dia tak berapa ni, memuliakan jiran. Maknanya kena ambil berat, kena tahu dan sebagainya. Memuliakan, perkataan yang digunakan di dalam hadis, ikram, fal yukrim, memuliakan, bukan sekadar menghormati. Kalau memuliakan sudah tentu menghormati, kalau menghormati belum tentu memuliakan. Jadi bahasa yang Nabi guna tu tinggi, ya. Dia punya tanggungjawab dia besar, makna dia besar, memuliakan jiran. Itu yang Nabi sebut, siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, fal yukrim dhaifah, muliakanlah tetamu dia. Muliakan tetamu, kena hidang makan, kena sedia minuman. Kalau dia nak berehat, kena sediakan tempat, memuliakan kan. Kalau hormat je, maknanya nak tidur, tu ada hotel tu, pergilah hotel kan, bayar sendirilah kan. Tu tak hormat je lah kan. Memuliakan, kita sediakan. Kalau rumah kita tak cukup, tak apa, pergi duduk hotel tu, saya bayar semua. Memuliakan. Kalau hormat tu, hotel tu ni nombor telefon dia, cari sendirilah. Dia memuliakan tu tinggi. Jadi jiran yang non muslim pun Allah suruh mulia, Nabi suruh muliakan. Nabi suruh muliakan. Dia kata berbuat baik kepada ibu bapa, wadzil qurba, adik-beradik, wal yatama, dan orang anak yatim, wal masyakin, dan berbuat baik kepada orang miskin. Wa qulu lin-nasi husna, dan katakanlah bagi manusia baik. Cakap elok-elok, bukan kepada orang beriman, kepada manusia seluruhnya. Walaupun ayat ni perjanjian Allah dengan Bani Israel, ya, perjanjian Allah dengan Bani Israel, tetapi kena juga kepada kita. Kena juga kepada kita. Kerana kaedah dalam Al-Quran, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Ibrah, pengajaran ni umum lafaz. Umum lafaz dia suruh buat baik, suruh sembah Allah, buat baik kepada ibu bapa, umum lafaz dia. Yang tu yang kita nak pegang, bukan khusus sebab. Sebab dia pasal Bani Israel lah, adalah Allah cerita berlaku tentang Bani Israel, maka Allah Ta'ala buat. Yang tu cerita je. Tapi bukan itu yang kita nak pegang. Yang kita nak pegang umum lafaz ni, apa yang Allah Ta'ala suruh, ya. Buat kata baik kepada manusia. Wa aqimus salah, dirikanlah salat. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Jadi semua yang ada pada Bani Israel ni, perjanjian Allah dengan Bani Israel ni, semua kena kepada kita, ya. Sembah Allah, kita kena. Berbuat baik ibu bapa, kena juga. Kepada keluarga, kepada anak yatim, kepada orang miskin, cakap baik kepada manusia, ya. Semua tu kena kepada kita. Aqimus salat, dirikanlah salat, dan tunaikanlah zakat, ya. Kemudian firman Allah lagi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin. Ini ada perkataan qaum, perkataan etnik, perkataan bangsa. Janganlah satu kaum merendah-rendahkan, memperlekehkan kaum yang lain. Kaum Melayu, kaum orang Melayu memperlekehkan kaum Cina. Kaum Cina memperlekehkan kaum Melayu. Allah Ta'ala tak bagi. Tapi ayat ni untuk kita lah, orang beriman. Yang tak beriman dia perlekehkan orang beriman, itu hal dia lah. Tapi ini perintah daripada Allah kepada kita.
Kita tak boleh memperlekehkan kaum yang lain. Tapi dia perlekeh kita dulu. Dia perlekeh kita, itu hal dia. Bukan makna dia perlekeh kita boleh perlekeh dia balik. Tak boleh. Tak boleh. Salah tak dia perlekeh kita? Salah. Tapi itu bukan lesen untuk kita balas balik untuk memperlekehkan dia. Kerana Nabi bagi panduan, wala takhun man khanaka. Jangan khianat terhadap orang yang khianat akan kamu. Dia khianat kat kita, salah tak? Salah. Boleh tak kita khianat pada dia? Tak boleh. Nabi tak bagi. Nabi tak bagi. Wala takhun, jangan kamu khianat man khanaka, akan orang yang khianat akan kamu. Dia buat khianat, salah lah. Tapi kita jangan khianat pula kepada dia. Jadi orang hina kita, orang hina kaum Melayu, katalah kita Melayu, katalah kita orang Islam, orang hina orang Islam, itu bukan lesen untuk kita hina dia balik. Bukan lesen untuk hina kaum dia. Tak boleh. La ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, jangan satu kaum menghina satu kaum yang lain. Asa ay yakunu khairan minhum, boleh jadi yang mereka yang dihina tu lebih baik daripada kamu. Tengok Cina mualaf masuk Islam, tu makloh tu mualaf masuk Islam tu. Ustaz tu masuk Islam 30 tahun dah, hafiz Quran. Tu mualaf tu. Jadi bahasa kita nak menghina, nak memperlekehkan ustaz tu hafal Quran, kita tak hafal kan. Ustaz tu masuk Islam 30 tahun dah. Mualaf tu kan. Kita nak memperlekeh bahasa gitu. Boleh jadi dia lebih baik daripada kita. Kan? Asa ayyakunu khairan minhum, boleh jadi dia lebih baik daripada kita. Wala nisa'un min nisa'in, janganlah satu kaum perempuan memperlekehkan kaum perempuan yang lain. Perempuan jangan perlekeh perempuan yang lain. Asa ayyakunna khairan minhum, boleh jadi wanita yang diperlekehkan itu lebih baik dari wanita yang memperlekehkan. Jadi konsep dia, prinsip dia, jangan perlekeh orang. Jangan perlekeh orang. Dan dalam dunia pun ni, kalau kita pelekeh orang pun pelekeh kita balik kan? Jadi kalau nak selamat, jangan pelekeh orang. Diam tu lebih selamat. Diam tu emas, cakap tu perak, diam tu emas. Jadi diam tu lebih baik. Jadi jangan pelekeh. Kalau nak bercakap, cakaplah benda-benda yang baik. Wala talmizu anfusakum, jangan kamu mencela diri kamu. Jangan mencela diri kamu, sesama kamu lah. Diri kamu pun jangan kamu cela, dan sesama kamu pun jangan kamu cela. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan makan harta kamu dengan batil. Jangan makan harta sesama kamu, ambil harta orang dengan cara batil. Jadi sama ayat dia. Jangan cela diri kamu, jangan cela diri kita sendiri, jangan cela sesama kita. Wala tanabazu bil alqab, jangan kamu memanggil satu sama lain dengan gelaran yang buruk. Alqab, gelaran yang buruk. Jadi orang sekarang ni tahulah bahasa dia, evolusi bahasa. Dia cakap korang. Ada satu mesyuarat tu, staf bawahan, dia bercakap dengan CEO, korang kan? CEO tu datuk kan, turun sekali-sekala mesyuarat dia cakap, bagi laporan korang kan? Bahasa makna tu itu tak orang nak cantik dah tu. Tapi boleh lagi lah, korang tu kau orang, tapi dia anggap macam kawan-kawan. CEO tu macam kawan dia, kan? Tak boleh lah macam tu kan. Mesti ada orang muda cakap dengan orang tua, kan? Tak panggil Tuan Haji, tak panggil pangkat, panggil korang aja, kan? Kau rasa macam mana? Kau kan, orang tu umur 60, budak-budak umur 15, korang sajalah. Kau saja. Itu maknanya lah bahasa tu ni. Budaya orang putih dia panggil nama kan. Panggil nama, pak cik dia pun panggil James, dia panggil James. James. Kan? Panggil nama tu je. Dia tak ada dah uncle ke, tak ada dah kan. Panggil nama. Itu budaya lain. Itu budaya Islam, budaya timur
Dia ada adab, ya, dia ada adab. Jadi evolusi bahasa sekarang, orang muda sekarang dia panggil korang, satu. Yang kedua dia bercakap, dia panggil sial. Woi sial. Ini cek tengok anak-anak cucu kita tu cakap dengan kawan dia, sial. Woi babi. Dia panggil gitu ya. Ya, dalam apa dalam media sosial, Twitter ke apa kan, kawan woi mana dia dah biasa benda gelaran-gelaran yang buruk tu. Kalau orang Terengganu lain, dia lembut, bodoh. Dia tak kata bodoh, bodoh. Macam orang Terengganu? Bodoh. Dia lembut. Dia lembut. Kita dengar pun kita tak rasa sakit ni. Bodoh. Lain. Kan? Lain kan? Dia ada seni sebut tu. Kan? Dia tak kata bodoh, dia ada makna tu yang kurang cerdik, kurang bijak sikit lah. Bodoh. Kan? Orang buat kenduri, aku malas nak makan, bodoh. Kan? Rugilah. Makanlah dulu. Makanlah dulu kan. Itu lain. Tapi ini dia bahasa-bahasa yang direct. Sial, babi, woi celaka. Barangkali masuk dalam ayat ni, wala tanabazu bil alqab, ya. Jangan bagi gelaran-gelaran yang buruk antara satu dengan yang lain. Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Seburuk-buruk nama, ya, sebutan nama fasik sesudah beriman. Ya, beriman tapi dah fasik kerana melakukan maksiat dan sebagainya. Wa man lam yatub, sesiapa yang tidak bertaubat, fa ulaika humuz zalimun, maka itulah golongan yang zalim. Ya. Jadi sini pagi ini kita simpulkan sikit bahawa Islam menjaga soal akhlak. Ya. Soal akhlak walaupun dengan orang yang benci kepada kita, walaupun dengan orang yang bermusuh dengan kita, walaupun orang yang tidak seagama dengan kita, tetapi kita kena jaga akhlak. Kita tak redha kekufuran, kita tak redha dengan maksiat, kita tak redha dengan perbuatan dia menghina agama kita, tapi kalau ada ruang kemaafan, kita boleh maafkan, kita boleh berakhlak. Tapi pihak berkuasa, ada seorang sahabat jemaah apa pihak NGO, itu boleh tegaslah, minta maaf, bagi dia apa, suruh ambil tindakan tegas NGO. Tapi makna dari sudut individu kita boleh ada ruang kemaafan. Pihak kerajaan ambil tindakan tegas, ya. Ini supaya kita dapat ta'ayush, hidup bersama dengan baik, hidup bersama dengan harmoni, walaupun kita masyarakat pelbagai, masyarakat kepelbagaian. Istilah sekarang dia tak panggil masyarakat majmuk, dia panggil istilah masyarakat kepelbagaian, lebih kurang itulah. Sebab dia kata masyarakat majmuk ni tak bergaul, katanya lah, istilahnya. Masyarakat kepelbagaian ni masyarakat yang bergaul, istilah je lah. Kita tak bergaduh lah soal istilah tu, la musyahata fil istilah, kita tak bergaduh soal istilah tu. Tapi kita nak masyarakat yang harmoni. Jadi kita bicara kita dari sudut pandang Islam. Islam memberikan panduan supaya kita hidup dengan baik, hidup dengan harmoni, ya. Saya ingat pagi ini setakat tu. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Nanti kita akan sambung insya-Allah pada bab yang kelima. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.